Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan belajar untuk tajuk Nisbah, Kadar dan Kadaran Matematik KSSM tingkatan 1. Kaji tajuk nisbah, kadar dan kadaran. Kita lihat dahulu nisbah. Nisbah bermaksud membandingkan dua atau tiga kuantiti dalam unit yang sama. Jadi ini contoh bentuk nisbahnya, di mana nisbah ini juga boleh diungkapkan dalam bentuk peratusan, pecahan dan juga perpuluhan. Manakala kadar pula ialah bermaksud membandingkan dua kuantiti yang diukur dalam unit yang berlainan. Jadi boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan dengan melibatkan unit yang berlainan. Contohnya kilometer per jam. Jadi untuk kadar tidak boleh diungkapkan dalam peratusan. Manakala kadaran pula ialah bermaksud hubungan yang menyatakan kesamaan dua nisbah ataupun dua kadar. Ianya boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan. Contohnya di sini, jika nisbah atau pecahan kedua-dua ini adalah sama, bermaksud A berkadaran dengan B. Dan untuk mengiranya boleh diselesaikan dengan kaedah unitari, kaedah darapan, kadaran ataupun kaedah pendaraban silang. Jadi kita akan lihat dengan lebih jelas selepas ini. Kita lihat dengan lebih jelas tentang nisbah. Okay, nisbah, contohnya nisbah A kepada B ditulis sebagai A nisbah B. A nisbah B, nombor nisbah ini ditulis tanpa unit. Jadi untuk menjadikannya tanpa unit, apa juga soalan, contohnya di sini 5,000 gram, nisbah 9 kilogram, kita perlu menukarkan sama ada gram kepada kilogram ataupun kilogram kepada gram. Dan apabila telah ditukarkan unit yang sama, dapat unit yang sama ini boleh dihapuskan. Jadi nombor yang tinggal itu sahaja ditulis dalam bentuk nisbah. Contohnya di sini 5 nisbah 9. Kemudian kita lihat bagaimana untuk mencari nisbah setara. Contohnya pecahan 1/2. Untuk mencari nisbah yang setara dengannya, kita boleh darabkan dengan satu nombor. Di atas contohnya didarabkan dengan 2, di bawah juga darabkan nombor yang sama, akan dapat 1/2, 2, 2/2, 4. Jadi 1/2 setara dengan 2/4, ataupun kita boleh darabkan dengan nombor yang lain untuk mencari nilai setara. Boleh juga menggunakan kaedah bahagi. Kaedah bahagi contohnya 2 nisbah 4 bersamaan dengan 2/4. Jadi kita boleh bahagikan nombor di atas ini dengan 2, di bawah juga bahagikan dengan 2. Jadi 2 bahagi 2, 1, 4 bahagi 2, 2. Jadi 2 nisbah 4 sebenarnya setara dengan 1 nisbah 2. Untuk nisbah 3 kuantiti pula, kita lihat contoh soalan, wakilkan nisbah ini kepada 3 cm kepada 4,6 cm dalam bentuk A nisbah B nisbah C. Jadi untuk menulis dalam bentuk nisbah, kita perlu tukarkan kepada unit yang sama. Di sini satu ialah unit meter, sentimeter, juga satu lagi sentimeter. Jadi tukarkan kepada unit yang sama. Apabila unitnya telah sama, kita boleh hapuskan unit. Jawapan yang akhir mestilah dalam bentuk nombor bulat, barulah lengkap nisbahnya. Kita belajar pula tentang kadar dengan lebih jelas. Kadar menunjukkan dua kuantiti yang berbeza unit berhubung antara satu sama lain. Misalnya, harga jual tembikai ialah RM2.60 per 1 kilogram. Ini bermaksud kadarnya ialah RM RM2.60 per kilogram. Itu ialah kadar harga tembikai. Jadi untuk kadar harga tembikai ini, kita boleh tukarkan kepada unit yang lain. Contoh soalan, Rajan menunggang basikal dengan laju 5 meter per saat. Tukarkan 5 meter per saat kepada kilometer per jam. Jadi cara menukarkannya 5 meter per saat bermaksud 5 meter dibahagikan dengan 1 saat. Jadi untuk menukarkan kepada kilometer per jam bermaksud di atas ialah kilometer, di bawahnya ialah jam. Jadi nilai yang asal di sini 5. Untuk menukarkan kepada kilometer, kita perlu tahu hubungan 1 kilometer tukar kepada meter
1 kilometer 1000 meter. Jadi pada kilometer kepada meter darabkan dengan 1000, namun daripada meter kepada kilometer terbalikkan dibahagikan dengan 1000. Jadi 5 di sini perlu dibahagikan dengan 1000 untuk menukarkannya kepada kilometer. Kemudian di bawahnya pula 1 saat untuk menukarkan kepada jam, hubungannya jam, minit dan juga saat. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi kita darabkan dengan 60. 1 minit bersamaan dengan 60 saat didarabkan dengan 60. Jadi daripada jam kepada saat, di sini kita darabkan bermaksud 60 darab 60, bermaksud perlu didarabkan dengan 3600. Jadi untuk menukarkan jam kepada saat kepada jam, terbalikkan. Di sini kita perlu bahagikan dengan 3600. Jadi 1 di sini 1 saat untuk menukarkan kepada jam, 1 perlu dibahagikan dengan 3600. Jadi dengan menggunakan kalkulator, kita akan dapat kirakan kurungan 5 dibahagikan dengan 1000 untuk kurungan perkan dengan kurungan lagi 1 bahagi 3600 untuk kurungan bersamaan dengan 18. Jadi jawapannya ialah 18 kilometer per jam. Jadi kita telah menukarkannya kepada unit kilometer per jam. Seterusnya kita lihat kadaran. Kadaran ialah satu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Kadaran diungkapkan dalam bentuk pecahan. Contoh soalan, kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt jam. Berapakah kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt jam? Jadi di sini ada 3 kaedah yang boleh digunakan. Yang pertama ialah kaedah unitary. Unitary ini bermaksud kita cari harga untuk 1 unit ataupun untuk 1 kilowatt jam. Jadi nilainya adalah bersamaan dengan 21.8 sen untuk harga 1 kilowatt jam. Jadi daripada sini kita boleh kira untuk harga yang lain 30 kilowatt jam darabkan dengan 21.8 akan mendapat 654 sen. Kaedah kedua yang boleh digunakan ialah kaedah kadaran, di mana nilai yang asal, kadaran yang asal bersamaan dengan nilai yang tidak diketahui. Kita letakkan X di sini, kemudian tengokkan hubungan 2 untuk dapatkan 15, darabkan dengan 2 untuk dapatkan 30, kita darabkan dengan 15, atas juga didarabkan dengan 15. Jadi 43.6 didarabkan dengan 15 akan dapat 654. Jadi jawapannya juga 654 sen. Kaedah yang ketiga ialah kaedah pendaraban silang. Jadi di sini tanpa unit, kita boleh juga kira letakkan nilai yang pertama dan nilai yang tidak diketahui letakkan sebagai X, darabkan silang 2 darab X akan dapat 2X, 43.6 darab 30. Jadi kita akan selesaikan dapatkan X, nilainya adalah juga bersamaan dengan 654. Soalan latihan yang pertama, dalam raja 3, LMN ialah garis lurus. Diberi nisbah P, nisbah Q bersamaan 2 nisbah 3, tentukan nisbah Q kepada R. Jadi gunakan maklumat yang ada, P nisbah Q ialah 2 nisbah 3. Bermaksud kedua-dua ini ada 5 bahagian. 2 tambah 3, 5 bahagian. Nilai sudutnya P tambah Q sebelah ini, oleh kerana di sebelahnya tandaan ini 90 darjah. Jadi untuk P tambah Q, satu garis lurus 180 darjah. Jadi P tambah Q bersamaan dengan 180 tolak 90 sama dengan 90 darjah. Jadi di sini sepatutnya 90 darjah. Jadi hubungannya 5 didarabkan dengan berapa bersamaan dengan 90. Kita boleh terbalikkan 90 bahagi 5 sama dengan 18. Jadi sebenarnya didarabkan dengan 18. Jadi pada sini kita boleh mencari nilai sebenar sudut P, iaitu darabkan dengan 18. Q juga darabkan dengan 18. Akan dapat 36 nisbah 3 darab 18, 54. Jadi sekarang kita boleh mencari nisbah Q kepada R. Q kepada R, sudut Q ialah 54. Manakala sudut R pula ialah 90 darjah. Jadi ringkaskan kedua-dua ini kita bahagikan dengan
9. Bahagikan dengan 9 akan dapat 54 bahagi 9. 6 nisbah 90 bahagi 9 bersamaan dengan 10. Masih boleh dirangkaskan, bahagikan dengan 2. 10 juga bahagi 2 akan dapat 6 bahagi 2, 3. Nisbah 10 bahagi 2, 5. Jadi jawapan yang paling mudah, yang paling ringkas ialah yang termudah 3 nisbah 5. Jawapannya ialah C. Sebelum cikgu meneruskan soalan yang kedua, pastikan anda telah pun menekan butang like dan subscribe di bawah. Soalan kedua ini berbunyi, sebuah bakul mengandungi sebilangan telur grade A, B dan C. 40% telur itu adalah telur grade A, 35% adalah telur grade B. Cari nisbah telur grade A kepada telur grade B. Jadi di sini ada 3 jenis telur iaitu A, B dan juga C. Kita tukarkan kepada bentuk nisbah terlebih dahulu. A nisbah B nisbah C. Diberi di sini 40% telur grade A. Jadi di bawah A kita tulis 40%. Manakala 35% adalah telur grade B iaitu bawah B kita tuliskan 35%. Untuk C pula keseluruhan mestilah 100%. Tolakkan dengan 40, tolakkan 35 akan dapat 25%. Jadi oleh kerana unit sudah sama, kita tuliskan nombor sahaja. 40 nisbah 35 nisbah 25. Daripada sini ringkaskan semuanya boleh dibagikan dengan 5. Jadi dibagikan 5 akan dapat 8 nisbah 7 nisbah 5. Jadi untuk mencari nisbah bilangan telur grade A kepada telur grade C, A di sini ialah 8, manakala C-nya ialah 5. Jadi jawapannya ialah 8 nisbah 5 iaitu A. Soalan berikutnya ini merupakan soalan sebenar PT3 2017. Soalannya agak panjang dan agak mencabar, jadi kita kira satu persatu. Cikgu akan tunjukkan langkah pengiraannya. Okay, soalannya, Arif dan Daniel telah membeli sebidang tanah berharga RM144,000 dengan nisbah X nisbah 4. Jadi di sini maklumatnya kita terus tulis dalam bentuk nisbah. Diberi Arif dan Daniel. Maksud Arif nisbah Daniel. Okay, nisbahnya ialah X nisbah 4. Okay, harganya keseluruhan ini, harga tanahnya ialah RM144,000. Daniel membayar RM64,000. Jadi di bawah Daniel ni kita letakkan RM64,000. Cari nilai X. Jadi daripada sini hubungannya, nilai X ini kita perlu cari berapakah yang perlu dibayar oleh Arif. Iaitu harga keseluruhan RM144,000 ditolakkan dengan RM64,000 akan dapat nilainya bersamaan dengan RM80,000. Jadi RM80,000 ini merupakan harga yang perlu dibayar oleh Arif. Kita letakkan di bawah Arif RM80,000. Kemudian nilai X di sini bukannya RM80,000 kerana X ialah dalam bentuk nisbah. Kita boleh menggunakan kaedah perkadaran. X perkan dengan RM80,000, nilainya adalah bersamaan, nisbahnya adalah bersamaan dengan 4 perkan dengan RM64,000. Jadi selesaikan menggunakan kaedah darab silang. X bersamaan dengan 4 didarabkan dengan RM80,000 akan dapat 3200 iaitu RM320,000 dibahagikan dengan RM64,000 akan dapat nilainya bersamaan dengan 5. Jadi jawapan X ialah 5. Soalan yang kedua, Kamal ingin berkongsi dengan mereka untuk membeli tanah tersebut. Arif dan Daniel masing-masing membayar separuh daripada bahagian mereka, manakala baki harga tanah itu dibayar oleh Kamal. Cari nisbah baharu Arif kepada Kamal, Arif kepada Daniel kepada Kamal. Jadi cikgu ringkaskan Arif sebagai A, nisbah Daniel ialah D dan Kamal ialah K. Kita letakkan maklumat yang dibayar oleh Arif. Arif tadi dibayar separuh daripada RM80,000 bermaksud RM40,000 dibahagikan dulu. RM80,000 bahagi 2, RM40,000.
Okey, nisbah. Daniel pula asalnya dia perlu membayar 64,000 separuh bermaksud bahagi 2. Nilainya adalah bersamaan dengan 32,000. Manakala yang perlu dibayar oleh Kamal bakinya. Bakinya bermaksud 144,000 harga tanah. 144,000 harga tanah ditolakkan dengan harga yang dibayar oleh Arif 40,000. Kemudian tolakkan dengan harga yang dibayar oleh Daniel 32,000. Jadi nilai yang perlu dibayar oleh Kamal ialah 72,000. 72,000. Jadi letakkan di bahagian Kamal 72,000. Okey, soalannya cari nisbah baharu Arif kepada Daniel kepada Kamal. Jadi kita perlu ringkaskan nisbah ini dalam bentuk termudah. Jadi di sini ada 3 kosong, kita boleh hapuskan ketiga-tiganya setiap satu. Hapuskan ketiga-tiganya bermaksud semuanya dibahagikan dengan 1,000. Yang tinggal ialah 40 nisbah 32 nisbah 72. Masih boleh dipermudahkan lagi, kita boleh bahagikan dengan 4. Boleh dibahagikan dengan 4 akan dapat 40 bahagi 4, 10. 32 bahagi 4 akan dapat 8. Kemudian 72 bahagi 4 akan dapat 18. Masih boleh dibahagikan, kita boleh teruskan membahagikannya dengan 2. Masing-masing bahagikan dengan 2 akan dapat nilainya adalah bersamaan dengan 5 nisbah 4 nisbah 9. Jadi inilah jawapan akhir untuk bahagian yang kedua. Soalan yang terakhir, soalan ini merupakan soalan sebenar PT3 2018. Soalannya juga agak mencabar, jadi kita lihat bagaimana cara pengiraannya. Dalam sebuah majlis amal, Ali menderma 2,760. Nisbah derma yang diterima daripada Ali kepada Bala ialah 4 nisbah 5. Jadi kita tuliskan maklumat penting di sini. A. Ali nisbah B. Bala. Yang diberi ialah 4 nisbah 5. Ali menderma 2,760. Jadi di bawah Ali kita tuliskan 2,760. Jadi berapakah yang diderma oleh Bala daripada hubungan di sini? 4 didarabkan dengan berapa bersamaan dengan 2,760. Kita boleh terbalikkan 2,760 dibahagikan dengan 4 akan dapat 690. Jadi di sini sebenarnya didarabkan dengan 690. Jadi untuk mencari berapakah yang diderma oleh Bala, kita darabkan nombor yang sama, darabkan dengan 690, akan dapat 3,450. Jadi inilah jumlah yang disumbangkan oleh Bala, iaitu RM RM3,450. Jadi untuk soalan yang kedua, jika Chong menderma 1,150 kurang daripada Bala, hitung nilai X. Jadi di sini, nisbah derma yang diterima oleh Bala kepada Chong. Jadi Bala kepada Chong, B nisbah C, diberi nisbahnya ialah 3 nisbah X. Bala tadi dia telah menderma sebanyak 3,450. Kita letakkan nilainya di bawah Bala. Jadi X ini berapa? Okay, untuk mencari nilai X ni berapa, kita boleh mengira keseluruhannya perbezaannya si Chong kurang 1,150 daripada Bala. Jadi bermaksud 3,450 tolakkan dengan 1,150. Nilainya adalah bersamaan dengan 2,300. Jadi Chong sebenarnya menderma RM2,300. Jadi pada sini untuk mencari nilai X, kita buat hubungan X perkan dengan 2,300 adalah bersamaan dengan 3 perkan dengan 3,450. Didarabkan silang, X bersamaan dengan 3 darab 2,300 akan mendapat 6,900 dibahagikan dengan 3,450. Nilainya bersamaan dengan 2. Jadi jawapan X-nya adalah 2. Alhamdulillah, selesai video siri pertama untuk tajuk nisbah, kadar dan kadaran. Jumpa lagi dalam siri video berikutnya.
Teruskan menyokong cikgu, jangan lupa tekan butang like dan subscribe.